Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillah, salam satu Ramadan, Ramadan Al-Mubarak buat penonton-penonton NTV7 sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya tujukan buat Puan Nur Ashikin binti Jasmon, pensyarah bagi kursus GPPP 1092 bagi subjek Penghantar Pengajian Pendidikan, serta penonton-penonton sekalian yang sudi menemani saya lagi di slot Didik Hibur di NTV7 edisi tengah hari. Dan hari ini diistimewa sedikit sebab kita meraihkan sekali sambutan bulan Ramadan yang baru saja tiba, tak lama, baru saja lagi kita puasa, bukan? Dan pada hari ini kita masuk lagi dalam slot pendidikan di TV7, slot Didik Hibur, yang kita akan bersama pakar hari ini. Di mana kita dalam slot perkongsian pakar, kita akan mendengar perkongsian beliau mengenai apakah revolusi semasa, perkembangan terkini yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan ini merupakan sebuah sistem yang sentiasa berubah, bersifat dinamik, yang tidak ada, orang kata apa, dia tidak statik. Dia sentiasa mengalami berbagai anjakan untuk kita terus relevan dan dapat bersaing di peringkat global. Hal ini dapat kita lihat melalui usaha-usaha KPM sendiri yang telah membuat berbagai usaha, berbagai-bagai inisiatif dalam memajukan lagi pendidikan di Malaysia. Seperti mereka telah memperkenalkan SKPM, malahan telah pun menambah baiknya kepada SKPJM 2 dan turut memperkenalkan PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, yang merangkumi beberapa pelaksanaan. Antaranya, ianya telah dilaksanakan dalam 3 gelombang pelaksanaan. Ada juga diselitkan 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang merangkumi aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Serta tak dilupakan juga KPM turut menggariskan 6 aspirasi murid dalam PPPM tersebut, yakni pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Dan terdapat 11 anjakan dalam pelaksanaan PPPM ini. Dari sini kita lihat bahawasanya sistem pendidikan negara, orang kata, sentiasa ada rencah yang baharu yang ditambah oleh KPM. Dan kita selaku masyarakat umum perlu akur akan perubahan tersebut. Selama kita tahu bahawasanya untuk kita kekal relevan, kekal berdaya saing dengan negara-negara luar, sistem pendidikan inilah nadi utama untuk kita membangunkan ketamadunan negara ini. Baiklah, untuk kita lebih mendalami orang kata pergelutan ataupun orang kata penghuraian semasa lah dalam isu pendidikan negara pada hari ini. Hari ini kita amat bertuah kerana kita bersama seorang tokoh pendidikan negara yang cukup tersohor di Batu Pahat. Beliau pertama Muhammad Rais, yakni seorang guru pakar bahasa Melayu dari SK Seri Gading Batu Pahat, yang akan berkongsikan dapatan beliau ataupun pengalaman dan pengetahuan beliau mengenai perkembangan semasa yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini. Dan tema perkongsian beliau pada hari ini, ataupun orang kata pokok pangkalnya pada hari ini, perkongsian beliau akan menyentuh topik semangat guru dalam menyahut aspirasi pendidikan negara demi membina masa depan unggul. Maka saya persilakan Cikgu Rais untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton NTV7 sekalian. Saya Cikgu Rais dari SK Seri Gading Batu Pahat. Saya merupakan seorang guru pakar bahasa Melayu yang telah berkhidmat dalam KPM selama tahun ini. Genap saya punya perkhidmatan selama 26 tahun. Dan terima kasih kepada saudara pengacara majlis, saudara MC, saudara host yang sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dan juga sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu tentang dunia pendidikan pada hari ini, yang kita akui memang tak sama langsung, ataupun orang kata mengalami perubahan ataupun transformasi yang orang kata 360 darjah lah. Sememangnya amat berbeza
tidak langsung, tidak ada persamaan dengan yang dahulu, kerana kita seringkali orang kata apa, kita seringkali ada pembaharuan, penambahbaikan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Dan saya akan berkongsilah pada petang ini dengan penonton-penonton NTV7 sekalian tentang tema yang saya dibekalkan, yakni semangat guru menyahut aspirasi pendidikan ke arah masa depan unggul. Dan Alhamdulillah, berdasarkan pernyataan ini, saya dapat huraikan beberapa, orang kata, beberapa persoalan kecil lah, macam tu. Yang pertama, dalam guru ini, kita selaku kita selaku warga pendidik, kita ingin memenuhi hasrat pendidikan negara, aspirasi KPM seperti PPPM dan juga SKPJM. Kita perlulah menggunakan strategi dan juga kaedah yang bersesuaian. Saya ingin menyentuh kesan pelaksanaan PPPM ataupun Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini terhadap impaknya kepada guru-guru. Yakni, menerusi pelaksanaan PPPM ini, kita selaku warga pendidik, guru yang mengajar di dalam kelas, kita perlu memperbaharui pedagogi ataupun cara kita mengajar murid-murid kita. Di sini saya ingin mengetengahkan konsep pedagogi terbeza. Okey, merujuk kepada Zurina Mustafa et al. 2021 menyatakan bahawa kaedah pedagogi ini merupakan suatu konsep pengajaran di mana guru mengubah suai kandungan, yakni kandungan pelajaran yang ingin mereka sampaikan kepada murid-murid. Juga mereka mengubah suai proses ataupun kaedah pengajaran dan juga aktiviti pembelajaran. Dan yang ketiga, guru juga perlu mengambil kira aspek produk, yakni apakah kemahiran yang kelak akan dikuasai oleh murid-murid pada akhir sesi pembelajaran yang akan dinilai sendiri oleh para guru sepanjang mereka mengajarlah. Serta yang aspek keempat, aspek persekitaran, yakni suasana kondusif dalam pembelajaran murid-murid sekalian. Dan pedagogi terpisah ini, pedagogi terbeza ini merupakan sebuah kaedah pengajaran yang kita katakan ianya bersifat fleksibel dan mudah lentur, dan ia merupakan satu usaha dalam kita nak mempelbagaikan pedagogi mengikut kepelbagaian murid. Kerana kita tahu murid-murid ni datangnya daripada pelbagai latar belakang. Ada yang murid yang pandai, ada yang murid ada ibu bapa yang berpendidikan, ibu bapa yang tak berpendidikan. Jadinya tahap kecerdasan murid-murid ni berbeza-beza. Ada yang cepat tangkap, ada yang agak orang kata perlahan di situ. Jadinya kita cakap di sini, jika kita melaksanakan kaedah pedagogi yang terbeza ini, kita ingin mencapai objektif pembelajaran yang sama dalam sebuah kelas itu. Namun kaedah pencapaiannya adalah berbeza mengikut tahap ataupun keupayaan murid-murid itu. Mungkin untuk murid yang lebih pintar, kita asah mereka dengan soalan yang lebih tinggi sedikit, tahap penilaian lah. Dan untuk murid yang sedikit lemah, kita berikan mereka soalan-soalan yang lebih orang kata lebih mudah lah untuk dijawab. Dan di sini kita dapat menyentuh semula terhadap aspirasi pendidikan negara yang telah pun digariskan oleh KPM, yakni aspek kualiti. Hal ini kerana menerusi kita adakan kepelbagaian pedagogi ini, lebih ramai warga negara unggul dapat kita lahirkan, kerana kita tidak akan menyisihkan mereka yang lemah. Dan pada hari ini kita sudah pun memansuhkan orang kata pentaksiran berdasarkan peperiksaan, yakni UPSR P3 dah pun dimansuhkan dan digantikan dengan PBS, dan SPM sahaja yang masih dikekalkan dan masih lagi kita teruskan pelaksanaan hingga ke hari ini. Jadinya dengan ini kita tak ada exam, kita tak boleh nak orang kata konsepnya streamlining murid-murid, murid pandai kelas ni, murid yang lemah kelas ni. Tidak, kita akan menggabungkan murid-murid dalam satu kelas yang sama. Jadinya akan ada pelbagai ragam murid dengan pelbagai tahap keupayaan kognitif yang berbeza-beza. Jadinya menerusi adanya pedagogi terbeza ini, ianya dapat memastikan setiap pelajar itu dapat orang kata menguasai
ilmu ataupun kemahiran yang mereka pelajari dengan baik. Kita tidak akan mementingkan murid pandai sahaja, kerana setiap orang ada potensi yang berbeza-beza. Jadinya kita dapat mengasah lagi kemahiran berfikir aras tinggi serta kemahiran problem solving dalam kalangan murid-murid kita. Dan ini akan impaknya ialah kita akan ada lebih ramai pelapis-pelapis negara yang orang kata yang berkualiti, yang dapat mengangkat lagi martabat negara kita, bukan sahaja pendidikan, juga martabat dari segi keseluruhan citra negara dapat angkat lagi ke peringkat tinggi. Sekaligus guru-guru dah pun sahutlah aspirasi KPM ni dalam menjamin kualiti pendidikan di Malaysia. Masya Allah, Alhamdulillah anak-anak sekalian. Aspek kedua yang akan saya kongsikan lagi bersama anda semua pada hari ini ialah bagaimana seorang guru itu dapat orang kata mengembangkan kemahiran dan juga potensi mereka secara menyeluruh. Baik, saya akan fokuskan kepada aspek murid dahulu, kerana kita lihat terdapat etika keguruan yang telah pun digariskan oleh KPM, yakni tanggungjawab guru kepada murid dalam membina kekuatan minda serta kreativiti murid dan sebagainya. Ianya menggambarkan peranan guru untuk kita sambut, kita raikan apa jua kemahiran pelajar yang boleh kita asah ke tahap yang lebih baik. Kerana kita yakin ada pelajar yang potensinya lebih cenderung ke arah akademik, maka kita asah mereka ke kelas-kelas arts perdana, kita asah mereka ke peringkat pengajian lebih tinggi yang bersifat akademik dan sebagainya. Namun ada juga yang lebih cenderung, lebih berbakat ataupun lebih orang kata lebih mahir lah dalam aspek-aspek TVET dan sebagainya, kemahiran dan juga vocational yang boleh kita salurkan mereka ke saluran-saluran yang sepatutnya lah. Dan hal ini saya dapat kaitkan lagi dengan aspek equity dalam aspirasi pendidikan negara, yakni setiap pelajar akan ada peluang pendidikan yang semerata. Kerana ada pelajar yang dia boleh cemerlang dari aspek akademik, ada juga yang akan cemerlang dalam aspek bukan akademik. Jadi di sini dia bahawasanya setiap pelajar, tak kira lah yang lemah ataupun yang cemerlang, mereka dapat memenuhi kebolehan serta potensi mereka yang dapat guru-guru garapkan ataupun guru-guru asah lagi dalam proses pembelajaran di sekolah. Buat pengetahuan penonton sekalian, kini kerajaan juga sangat menggalakkan lebih ramai pelajar di Malaysia yang mengikuti bidang TVET, ya. Kerana menerusi bidang ini, kita dapat melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir yang dapat menyumbang kepada negara, sekaligus ianya merancangkan lagi proses pengantarbangsaan sistem pendidikan negara yang kian berevolusi mengikut arus pemodenan. Dan kita dapat lihat kita adanya tenaga mahir dalam bidang akademik, ilmiah, juga tenaga mahir dalam bidang kemahiran yang saling melengkapi antara satu sama lain, yang kita tak boleh sisihkan mana-mana aspek, kerana kedua-dua ni adalah penting. Makanya kita dapat membuka peluang yang sama rata, yang cukup orang kata yang setaraf lah antara pelajar untuk lebih menikmati sistem pendidikan di tanah air kita. Dan dari segi potensi dan juga perkembangan kemahiran warga pendidik, guru pula, tadi saya sentuh pelajar. Kini saya ingin menyatakan pula dari segi guru, selaku sudut pandang seorang guru, bagaimanakah kita boleh mengembangkan lagi potensi kita, kemahiran kita untuk kita menyahut lagi aspirasi KPM ini. Yakni kita lihat kini ramai dah guru-guru di sekolah yang ada master, ada PhD, yang telah pun menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi selepas peringkat ijazah sarjana muda. Mereka, guru-guru ini amat disarankan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi setelah mereka berkhidmat selaku guru di sekolah-sekolah kerajaan. Biarpun menurut Guru Muti et al. 2022 dalam jurnalnya yang mengkaji apakah halangan-halangan seorang guru yang telah pun berkhidmat sebagai seorang guru di sekolah kerajaan untuk sambung lagi pengajiannya ke peringkat sarjana
dan juga peringkat Dr. Falsafah. Beliau menyatakan bahawasanya antara faktor seorang guru ini seakan-akan terencat proses sambung belajarnya ialah dari segi kewangan, dari segi motivasinya, komitmen terhadap keluarga ialah kerana guru-guru ini yang telah berusia, mereka pasti akan ada keluarga, ada anak pinak jadinya. Bila mereka sudah ada komitmen keluarga yang cukup mereka perlu jaga, mereka juga perlu menikmati masa dengan pelajaran mereka di universiti. Jadinya ini seakan-akan meruntunlah semangat guru-guru ini untuk menyambung pengajian. Tapi tak apa, jangan risau Fiza. Sebab apa? Sebab faktor-faktor ini bukanlah kita kata penghalang ataupun penutup pintu untuk guru-guru ini menyambung pengajian. Kerana jika semakin ramai guru-guru yang ada orang kata kelayakan ataupun pencapaian yang cukup cemerlang dalam pendidikan, ini sekaligus dapat mempertingkat lagi kualiti pendidikan negara serta kemenjadian murid yang dapat dijelmakan lagi bukan sekadar di peringkat negara, malahan di peringkat antarabangsa, kerana guru-guru kita yang cukup berkualiti dengan orang kata kemahiran dan juga kelayakan yang cukup mampan. Tuan-puan sekalian, saya rasa anda semua pernah mendengar konsep ini, yakni konsep karamah insaniah yang baru sahaja diperkenalkan oleh YB pendidikan kita, yakni Dr. Fadila Siddiq, yakni ia menekankan pembentukan adab, akhlak serta integriti yang menjadi tunjang dalam mereka di KPM membangunkan lagi kurikulum persekolahan menjelang tahun 2027. Dan aspek karamah insaniah ini cukup dekat dengan persoalan ketiga yang akan saya huraikan pada hari ini bersama para penonton sekalian, yakni aspek memupuk nilai-nilai positif, moral serta etika dalam kalangan murid. Di sini, guru-guru berperanan untuk menyemai semua nilai manusiawi ini dalam diri para pelajar mereka. Apakah kaedahnya? Di sini saya ingin menekankan bagaimana seorang guru dan saya sendiri selaku warga pendidik akan memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah pun kami pelajari semasa kami menuntut ilmu sebelum kami bergelar seorang guru tentang teori-teori dalam pendidikan seperti apa? Seperti teori behaviorisme, teori kognitif, teori humanisme dan sebagainya. Baiklah, hadirin sekalian, saya akan tunjukkan sedikit apakah itu teori behaviorisme dalam video pendek sebelah ini. Behaviorism in education. First of all, behaviorism is a theory of learning which states that all behaviors are learned through interaction with the environment through a process called conditioning. Hence, for the adherents of behaviorism, behavior is simply a response to a particular stimulus. For this reason, behaviorism is only concerned with observable stimulus-response behaviors, as they can be studied in a systematic and observable manner. The basic assumption in behaviorism is that all behavior is learned from the environment. This explains why behaviorism emphasizes the role of environmental factors in influencing behavior, to the near exclusion of innate or inherited factors. This amounts essentially to a focus on learning. Hence, for the behaviorists, we learn new behavior through classical or operant conditioning, collectively known as learning theory. Tuan-puan sekalian, selain selain teori behaviorisme, kita juga boleh mengaplikasikan teori humanisme yang menekankan emosi ataupun boleh saya katakan nilai afektif para pelajar yang menekankan perkembangan positif diri individu. Ini bukanlah berkisahkan konsep ilmu pengetahuan semata-mata, malahan ia lebih menekankan ciri-ciri pembentukan jati diri dan juga khasiat pelajar yang sangat ditekankan dalam persoalan ketiga ini. Malahan, guru-guru juga boleh memanfaatkan teori kognitif bagi merangsang perkembangan tahap kognitif para pelajar mereka ke tahap yang lebih baik. Dan hal ini, apakah kaitannya dengan usaha guru yang menggapai matlamat aspirasi pendidikan negara? Kerana kita selaku wakil guru,
Kita tak nak para pelajar kita hanya pintar namun akhlaknya tiada. Hanya pintar dalam peperiksaan, dalam pencapaian peringkat darjah, namun ketika mereka menjadi masyarakat luar, bersosial dengan orang di luar, mereka tiada orang kata tidak beradab, tidak berakhlak. Kita tidak ingin melahirkan pelajar seperti itu. Kita ingin melahirkan pelajar yang sempurna dari segi ilmu pengetahuannya serta sasiah luhurnya juga tidak ingin kita ketepikan. Malahan hal ini akan menyebabkan negara kita akan disanjung tinggi di persada global, dan yang melihat bahawasanya Malaysia ini mampu melahirkan para pelajar yang bukan sahaja tinggi dengan nilai intelektual, malah pelajarnya juga kaya dengan nilai budaya sejajar dengan adat ketimuran yang kita amalkan di Malaysia pada hari ini. Sekarang apresiasi diberikan buat Cikgu Rais kerana sudi meluangkan masa. Saya tahu Cikgu busy kan sekarang, banyak kerja nak semak murid punya pentaksiran lagi. Tak apa, terima kasih kerana Cikgu sudi juga menerima pelawaan pihak media kami untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan bersama penonton-penonton NTV7 pada petang ini. Dan selamat puasa Cikgu. Selamat puasa. Alhamdulillah puasa hari ini. Alhamdulillah puasa. Dan Alhamdulillah, semoga perkongsian Cikgu Rais tersebut dapatlah kita sama-sama ambil manfaat, ambil iktibar serta kita lebih menghargai apakah usaha-usaha KPM serta perkembangan semasa yang berlaku dalam arena pendidikan tanah air kita, yang kita sama-sama selaku masyarakat umum, tak kira lah ibu bapa ataupun pekerja swasta ataupun sekalipun, kita perlulah meraihkan perubahan-perubahan ataupun transformasi yang berlaku dalam era pendidikan tanah air pada hari ini. Sekian saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat penonton-penonton sekalian. Berjumpa lagi kita masih yang sama, hari yang berbeza, esok pula di saluran yang sama, NTV7 slot Didik Hibur jam 1 petang. Jumpa anda lagi esok hari. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat berpuasa semua.